我们一起来祷告。 Mari kita berdoa. 是的，主，我们感谢你的恩典， Bapa di surga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu 让我们能够成为你的儿女。 supaya kami menjadi anak-anak-Mu. 我们要来听你的声音， Kami mau mendengarkan suara-Mu. 主要求你来向我们说话， Tuhan berbicaralah kepada kami 以致我们的生活能够讨你的喜悦。 supaya kehidupan kami menyenangkan hati-Mu. 我们感恩祷告，奉靠主耶稣的名， Kami mengucap syukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 那今天我们的题目是成功的孩子。 Tema khotbah pagi ini adalah anak yang sukses. 我相信我们做父母的都渴望我们的孩子能够成功。 Saya percaya setiap orang tua menginginkan anak-anaknya sukses. 让我们来学习一段的圣经， Mari kita belajar dari bagian firman Tuhan 在创世纪第47章第1节到第12节。 yaitu dari Kejadian 47 ayat pertama sampai yang ke-12. 创世纪47章第1节到第12节， Kejadian 47 ayat pertama sampai yang ke-12. 第1节到第6节用印尼文来念，接下来用中文来念。 Ayat pertama sampai ke-6 dalam bahasa Indonesia dan 7 sampai 12 dalam bahasa Mandarin. Demikian firman Tuhan. Yakub dan Firaun. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadaku. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen, dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. 第7节，约瑟领他父亲雅各进到法老面前，雅各就给法老祝福。法老问雅各说：“你平生的年日是多少呢？”雅各对法老说：“我聚集在世的年日是130岁，我平生的年日又少又苦，不及我列祖在世聚集的年日。”雅各又给法老祝福，就从法老面前出去了。约瑟争着法老的命，把埃及国最好的地，就是兰塞境内的地，给他父亲和他弟兄居住，作为产业。约瑟用粮食奉养他父亲和他兄弟，并他父亲全家的眷属，都是照着各家的人供养他们。读经到这里， Pembacaan firman Tuhan sampai di sini. 那给大家看一张图片， Mari kita melihat sebuah gambar, foto. 可能出不来。OK， 那这个是在中国高考的时候， Ini adalah sebuah foto pada saat orang-orang anak-anak SMA ingin masuk tes perguruan tinggi. 那在中国呢，孩子们高考是一整个家在动员， Kalau di China, orang-orang yang masuk tes perguruan tinggi satu keluarga ikut sibuk. 所以就全程呢就堵车，没有办法动了。 Bahkan seluruh kota mereka mengantar anak-anak mereka untuk ikut dalam tes masuk perguruan tinggi dan kondisinya sangat macet. 有的父母为了要孩子获得好的成绩呢，他们就是要为孩子学习怎么样煮菜。 Ada yang demi supaya anaknya berhasil masuk perguruan tinggi, maka mereka harus belajar bagaimana cara memasak dengan baik. 然后呢，不要给他们住在不好的地方， Dan tidak mengizinkan anaknya untuk tinggal di tempat yang tidak baik. 所以他们要搬到别墅那边去住他们的别墅，要来住在那边。 Dan mereka
yang mempunyai villa akan meminta mereka untuk tinggal di villa supaya mereka tinggal di sana dengan baik. 有的父母说树上有知了在叫，他们要用叶子、用竹竿把它赶走。 Kalau di sana ada banyak binatang yang tidak baik, maka mereka akan mengambil dahan atau kayu untuk mengusir mereka semua. 就是为了让孩子有一个好的环境，他们能够获得好的成绩。 Supaya anak-anak mempunyai suasana yang baik dan bisa masuk perguruan tinggi dengan hasil yang memuaskan. 为什么会这样子呢？ Mengapa bisa demikian? 因为他们说高考将决定孩子们的命运。 Karena masuk perguruan tinggi akan menentukan masa depan mereka. 能够去好的学校学习好的专业，将来有好的工作，那就是成功的孩子。 Dapat masuk perguruan tinggi dan dapat memilih mata kuliah yang baik, kemudian mendapatkan pekerjaan yang baik, ini adalah sukses. 2019年的时候， Tahun 2019, 有一位妈妈， ada seorang ibu 因为她为女儿填志愿填错了， karena dia salah mengisi formulir, 然后她就说：“孩子，对不起你。”然后她就跳河自杀。 kemudian dia bilang kepada anaknya, anakku, maaf, ibu salah menulis formulir. 因为我已经毁坏 Kemudian dia 了。 lompat sungai dan bunuh diri. 她说：“因为我已经毁坏了你的前途。 Karena saya telah menghancurkan masa depanmu. ”弟兄姐妹们， Saudara-saudara, 到底什么是成功呢？ sebenarnya apa itu berhasil? 对于那个母亲来说，孩子能够进到好的学校，能够学习好的专业，那就是成功。 Bagi ibu tadi, seorang anaknya dapat masuk perguruan tinggi dan belajar dengan baik, itu adalah kesuksesan. 当他毁坏了，他就跳河自杀了。 Tapi dia sudah menghancurkannya, maka dia bunuh diri dengan cara melompat ke sungai. 成功到底是什么呢？ Apa artinya berhasil? 有一个人他定义3种的成功，三种成功有3个定义。 Ada orang yang mendefinisikan bahwa sukses ada 3 hal. 就是能够获得财富或者名誉或者名望，那就是成功。 Yang pertama, ia mendapatkan harta yang banyak, kehormatan dan ketenaran. 那第二种呢，就是一种的尝试呢，获得了想要的结果。 Yaitu yang kedua adalah dengan sekali coba maka ia akan mendapatkan hasil yang dia inginkan. 比如说，孩子要学习骑自行车，他突然间就会了，成功了。 Misalkan seorang anak ingin bisa naik sepeda, ketika dia sekali coba maka ia bisa, nah itu adalah berhasil. 那第3种的成功就是成功的人或者成功的事。 Yang ketiga adalah orang yang sukses atau hal kesuksesan. 其实我们看成功的定义，其实有一些好的。 Maka definisi dari sukses itu banyak dikaitkan dengan hal yang baik. 我们有一个好的目标，然后努力的去实现，这是好的。 Kita mempunyai goal yang baik, lalu kita mencapainya, maka ini adalah hal yang baik. 只是有时候我们人的思想很狭隘，就是我们觉得成功就是一定要这样。 Maka karena pemikiran manusia yang sempit yang menentukan bahwa keberhasilan haruslah demikian. 成功是什么呢？ Apa artinya sukses yang 就 sebenarnya? 是第一点，有钱、有权利、有地位。 Yang pertama, ada uang, ada kuasa, dan ada jabatan. 我的房子很大，那我就成功了。 Rumah saya besar, maka saya sukses. 所以他们就说，孩子成功是什么呢？成绩好的，永远是第1名的孩子就成功了。 Dan bagi orang tua, apa itu anak yang sukses? Dia mempunyai prestasi yang bagus dan selalu nomor 1 dalam kelas, maka itu adalah sukses. 为此不奇怪的，当人读到约瑟的故事的时候， Maka tidak 不奇怪的，当人读约瑟的故事的时候， heran ketika orang membaca kisah Yusuf, 他们只看到，约瑟成为了埃及的宰相，真的了不起。 maka mereka akan melihat, Yusuf menjadi perdana menteri Mesir, sungguh luar biasa. 但是他们只是停留在那里。 Tetapi mereka hanya berhenti di sana. 其实有很多的东西是我们可以从约瑟的身上来学习的。 Sebenarnya ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari diri Yusuf ini. 那也是那个成功它的特质或者是它的秘诀的在哪里？ Nah, kita bisa melihat rahasia dari suksesnya Yusuf ada di mana. 那是我们更应该要去学习的功课。 Nah, itu adalah hal-hal yang lebih seharusnya kita pelajari. 约瑟为什么会成功呢？ Mengapa Yusuf bisa sukses? 就是我们看到他有一颗非常在乎上帝的心。
yaitu dia sangat peduli akan hati Tuhan. 他的心是紧紧的来依靠、来仰望这位上帝。 Hatinya selalu erat dan mengandalkan Tuhan. 这一段的经文让我们看到，当雅各他们要来到埃及那边的时候， Nats yang baru kita saja baca adalah menggambarkan ketika mereka Yakub dan seluruh keluarganya baru tiba di Mesir. 然后约瑟就先去跟他们说：“你们要住在歌山地。” Lalu Yusuf memberitahukan mereka bahwa kalian harus tinggal di tanah Goshen. 我们想想，约瑟住在皇宫那边，按理来说把父母接来皇宫这边更舒服。 Dan kalau kita tahu bahwa Yusuf ini tinggal di istana dan di ibu kota, seharusnya dia meminta keluarganya untuk tinggal di ibu kota. Bukankah itu lebih nyaman? 他更能够享受约瑟所拥有的一切。 Dan semua sanak saudaranya lebih bisa menikmati berkat yang Yusuf sudah nikmati. 但是约瑟不让他们来后皇宫那边， Tetapi Yusuf tidak mengizinkan saudara-saudaranya tinggal di istana, 而是住在跟皇宫有一段距离的地方。 tetapi tinggal jauh jarak tertentu dari istana. 然后他就跟他们哥哥们说：“如果你们见法老的时候，你们要说你们还是想要维持你们的牧业，所以不要住在皇宫那边。” Dan Yusuf berpesan kepada mereka, kalau Firaun bertanya kepada mereka, kalian ingin tinggal di mana? Jawablah kepada Firaun bahwa demi untuk melangsungkan kehidupan mereka sebagai gembala, mereka lebih memilih di tanah Goshen. 所以弟兄姐妹们， Saudara-saudara, 为什么会这样子？约瑟让他们住在那边呢？ mengapa Yusuf mau mereka tinggal di tanah Goshen? 其实是为了让他们有一个的区别。 Yusuf menginginkan bahwa saudara-saudaranya mengadakan perbedaan 让他 dengan 们 orang Mesir. 不要被这个埃及的文化、埃及的假神所同化。 Dan Yusuf tidak akan mengizinkan budaya Mesir atau berhala-berhala Mesir yang mentransformasi seluruh isi 他 keluarganya. 的心是紧紧的来在乎、来依靠这位的上帝。 Maka hatinya sangat erat dan peduli sekali akan urusan Tuhan. 虽然他人生经历了很多的苦难， Tetapi kita baca, meskipun di dalam Alkitab kita baca dia mengalami banyak sekali kesulitan, 那他现在成为了埃及的宰相， dan sekarang dia sudah menjadi perdana menteri Mesir 也成为大祭司的女婿， dan juga menjadi menantu dari imam besar. 所以在政治跟宗教上他非常的成功。 Maka dia di dalam sistem politik maupun dalam sistem keagamaan dia menjadi orang yang sangat berhasil. 已经达到了一个非常高的地位， Sudah mencapai tempat yang sangat tinggi. 但是他没有完全的依靠他自己，但是他没有减少他对上帝的依靠。 Tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan. 在46章里面有提到约瑟的孩子们的妈妈， Di dalam Alkitab disebutkan ibu dari anak-anaknya. 就是他的妈妈是某个祭司的女儿。 Dikatakan bahwa anaknya adalah istrinya adalah anak dari imam besar di Mesir. 为什么要解释他的生母呢？ Mengapa harus menjelaskan seperti ini? 这也是表明约瑟对上帝的单纯， Ini menunjukkan sikap ketulusan Yusuf terhadap Tuhan. 没有任何的事情能够就是减少他对上帝的心。 Tidak ada hal apapun yang dapat mengurangi cintanya kepada Tuhan. 就没有任何的事物能够扭转他的心思，不朝见、不朝向这位的上帝。 Tidak ada satu hal atau materi pun yang dapat mengalihkan pikiran dia atau hatinya kepada 在 Tuhan. 高位，或者在低处，他仍然的依靠，就是靠近这位上帝。 Dalam posisi yang tinggi pun, dalam kondisi apapun, dia tetap bersandar kepada Tuhan. 就他的心紧紧的在乎这位上帝， Dan hatinya begitu erat dan peduli akan urusan Tuhan. 就好像大卫一样， Sama seperti Daud. 当歌利亚来挑战的时候， Ketika Goliat menantang dia untuk berperang, 没有一个人敢出去迎战。 tidak ada satu orang pun yang berani menghampirinya. 大卫说：“这个未受割礼的人，为什么辱骂上帝的名呢？” Lalu Daud berkata, mengapa orang yang tidak bersunat ini berani menghujat nama Tuhan? 他的心在乎这个上帝， Hati Daud erat dan dia memikirkan perkara Tuhan. 这是约瑟也是一样的，他的心在乎上帝，紧紧的来追随这位上帝。 Sama seperti Yusuf, hatinya erat dan
peduli akan Tuhan, selalu mengejar hal-hal rohani. 没有任何的环境、任何的事让他的心远离这位上帝。 Tidak ada satu hal atau kondisi apapun yang membuat dia jauh dari Tuhan. 不单他的在乎上帝， Bukan hanya dia peduli akan urusan Tuhan, 他也是用他的生命来见证他真的在乎上帝。 dan dia juga menggunakan kehidupannya untuk menyaksikan, untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang peduli akan Tuhan. 常常我们说我们敬畏上帝， Seringkali kita mengatakan bahwa saya ini orang yang takut akan 我 Tuhan. 们爱上帝， Kami ini adalah orang yang mengasihi Tuhan. 但是很多时候只是停留在口头上。 Tetapi seringkali itu hanya berhenti dalam slogan saja. 约瑟不是这样， Yusuf tidak demikian. 从小他就敬畏上帝。 Dari kecil dia sudah takut akan Tuhan. 圣经里面提到，他常常将哥哥们的恶行来告诉他的爸爸。 Seringkali dia melaporkan perbuatan yang jahat dari kakak-kakaknya ke papanya. 我在想，是约瑟讨厌他的哥哥们吗？ Saya lagi pikir, apakah Yusuf benci kepada kakak-kakaknya? 我想不是的， Saya rasa tidak. 真的他肯定就是希望他的哥哥们不要继续的做这样的恶。 Dia berharap kokoh-kokohnya ini tidak lagi meneruskan perbuatan jahat. 所以他的心是要敬畏上帝。 Karena itu hatinya adalah takut akan Tuhan. 当这一个波提乏的妻子来引诱他的时候， Ketika istri Potifar merayu dia, 他说：“我怎能做这大恶来得罪我的上帝呢？” Yusuf menjawab, bagaimana saya bisa berbuat hal yang jahat ini dan berdosa kepada 所以他 Tuhan. 的心是非常的敬畏上帝的， Maka ini menunjukkan bahwa hatinya sangat takut akan Tuhan. 因着他在乎敬畏上帝的心，因着他在乎还有敬畏上帝的心， Karena hatinya ini takut akan Tuhan, 然后上帝赐福他， maka Tuhan memberkatinya 让他能够成为埃及的宰相， supaya dia menjadi Perdana Menteri Mesir, 也能够领受比弟兄们更多的祝福， supaya dia menerima berkat yang lebih banyak dari saudara-saudaranya. 在众人的面前得到恩宠。 Di dalam halayak ramai dia mendapatkan kehormatan yang lebih. 在祭族的面前，他蒙恩，就是那个看管监狱的人，他蒙恩。 Dia juga mendapatkan belas kasihan dari kepala penjara. 在法老的面前，他也蒙到恩宠。 Dan di hadapan Firaun pun dia mendapatkan disayangi oleh Firaun. 难道只要孩子敬畏上帝、爱上帝，一定会成功吗？ Apakah anak hanya karena dia takut akan Tuhan dan dia mengasihi Tuhan maka dia akan berhasil? 在一定程度上，我们可以说肯定的。 Di dalam hal keberhasilan ini dapat dipastikan. 为什么呢？ Mengapa? 一个真正爱上帝、敬畏上帝的人， Seorang yang mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan, 他难道会不好好的去应对他的学业吗？ apakah orang yang demikian akan hidup sembarangan terhadap pelajarannya? 一个真正爱上帝、敬畏上帝的弟兄姐妹， Saudara-saudara yang takut akan Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, 他会随随便便的应对他的工作吗？ apakah dia akan sembarangan memperlakukan pekerjaannya? 一个爱上帝、敬畏上帝的父母， Seorang orang tua yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, 他会很随便的对待他的家人吗？ apakah dia akan dengan sembarangannya memperlakukan anggota keluarganya? 我深信不会的， Saya yakin tidak. 他会好好的去做， Dia akan mengerjakannya dengan baik. 他会好好的去学习， Dia akan belajar dengan baik, 好好的爱家人。 dengan mengasihi anggota keluarganya dengan baik. 反过来， Sebaliknya, 一个爱上帝的人， seorang yang mengasihi Tuhan, 一个蒙受上帝祝福的人， seorang yang diberkati oleh Tuhan, 他的成绩会差到哪里去呢？ kesuksesannya dapat jelek sampai kemana? 就说他有上帝的祝福，他也是认真的不断努力的学习，他的成绩会很差吗？不会的。 Kalau dia sudah diberkati Tuhan dan dia dengan rajin belajar, apakah prestasinya akan buruk? Saya rasa tidak. 一个蒙受上帝祝福的人，好好的去工作，他的生意、他的工作会很差吗？不会的。 Seorang yang mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan dan dia bekerja dengan baik, maka bisnisnya pun tidak akan jelek. 约瑟蒙众人的恩宠， Yusuf mendapatkan kasih dari orang banyak. 他也是认真的做每一样的事情。 Dan dia juga mengerjakan segala sesuatu dengan serius. 所以，一个蒙上帝赐福，而且是对上帝敬畏的人，
他会好好的去做每一样的事情。 maka dia diberkati. Maka orang yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, maka dia akan diberkati. 那这样的孩子，这样的人，他会得到很大的成就。 Maka orang-orang demikian akan mencapai prestasi yang sangat baik sekali. 不一定说是一定是金钱的，也有可能别的方面。 Keberhasilan ini tidak hanya dalam bentuk uang, bisa juga dalam hal yang lain. 所以弟兄姐妹们， Oleh karena itu saudara-saudara, 透过约瑟的故事、约瑟的人生，我们可以学习什么呢？ melalui kisah dari Yusuf ini, apa yang dapat kita pelajari? 那我鼓励作为子女的，或者我们作为弟兄姐妹的， Saya menggugah setiap orang yang sudah menjadi orang tua atau saudara-saudari yang ada di tempat ini, 就是我们带着一个敬畏上帝的心，好好的去工作，好好的去学习。 kita harus membawa hati yang takut akan Tuhan, belajar dan bekerja. 敬畏上帝意味着什么呢？敬畏上帝意思是什么呢？ Apa artinya takut akan Tuhan? 就是我们不要羞辱上帝的名， Artinya kita tidak memalukan nama Tuhan. 就好像耶稣说：“我不要做这大恶，得罪我的上帝。” Sama seperti yang dikatakan oleh Yusuf, saya tidak akan berbuat hal yang dosa besar ini yang berdosa kepada Tuhan. 可能 slide 可以帮助我吗 ？OK， 呀、我的老师父子节牧师 Ini adalah guru saya, betul? 啊，Daniel Timothy 父 Daniel Timothy. 父 Timothy， 呀 Daniel Timothy， Daniel Timothy. 就父子节牧师，什么？父子节牧师。 Iya, 父子节牧师 pendeta 父子节。那当他在做年轻，还是在学校里面读书的时候， Ketika dia masih studi di seminari, 不是，就还是小学，还是读初中这样子。 ketika anaknya masih sekolah di SMP, 他跟他妈妈说 dia berbicara kepada mamanya, 妈妈，我要成为基督徒， Mama saya mau menjadi seorang Kristen, maaf, ketika 要成为基督徒，我要相信上帝这样。是他初中的时候吗？初中还是小学，他 Sorry, 就说他 ya, maaf. 还读小 Ketika 学， dia sendiri masih di SMP, dia berbicara kepada mamanya bahwa dia mau menjadi seorang 这是 Kristen. 他自己跟我们讲的。 Ini adalah yang dikatakan dia kepada kami. 他说我就跟我妈妈说我要相信耶稣了， Dia berkata-kata kepada mamanya bahwa saya mau percaya Tuhan Yesus. 他妈妈就说等一下， Mamanya mengatakan tunggu. 你要相信耶稣 ，OK， Engkau mau percaya Tuhan Yesus? Boleh, oke. 但是不要让上帝丢脸， Tapi jangan memalukan nama Tuhan. 你知道吗？ Tahukah kamu? 一个做基督徒的孩子， Seorang anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, 你会逃课吗？逃课， apakah engkau akan madol? 你会不认真学习吗？ Apakah engkau akan malas belajar? 不可以这样子的， Tidak boleh demikian. 所以你要想清楚， Oleh karena itu kau harus berpikir dengan baik. 如果你要做上帝的儿子，你要不要让他丢脸？ Kalau engkau mau menjadi anak Tuhan, jangan sekali-kali engkau memalukan nama Dia. 想到了，想清楚了，你再跟我说要还是不要。 Kalau engkau sudah berpikir baik-baik, baru engkau datang kepada saya dan katakan iya atau tidak. 他想了，他就说我要。 Setelah dia berpikir-pikir, dia katakan saya mau. 他说这个非常的影响他的人生。 Dia berkata, kata-kata ibunya ini sangat mempengaruhi kehidupan dia. 妈妈说做基督徒不要让上帝丢脸。 Mamanya berkata, menjadi orang Kristen jangan memalukan nama Tuhan. 怎么样事情会让上帝丢脸？我们都大概都知道， Apa artinya tidak memalukan nama Tuhan? Semua orang pasti tahu. 因为有很多的事情会让上帝丢脸。 Karena akan banyak hal yang membuat nama Tuhan menjadi malu. 所以我们要敬畏上帝，不要让上帝丢脸。 Oleh karena itu kita harus takut akan Tuhan, jangan sampai kita memalukan nama Tuhan. 第二，我们不敢相信上帝， Yang kedua, kita 不相信上帝， tidak berani, tidak percaya kepada Tuhan. 就好像约瑟一样，他的一生永远的信靠这位上帝。 Sama seperti Yusuf, seumur hidupnya dia percaya kepada Tuhan. 他的困难很大很多，困难面对很多的困难， Dia mempunyai banyak sekali kesulitan. 但是他不敢不相信这位上帝。 Tetapi dia tidak berani, tidak percaya kepada Tuhan. 然后第三样， Hal yang ketiga, 不敢害怕上帝应许要帮助我们面对困难。 tidak takut janji Tuhan, tidak takut akan Tuhan yang berjanji kepada kita untuk mengatasi kesulitan kita. 就说上帝能够帮助我们应对我们的困难。
Yaitu Tuhan bisa menolong kita untuk menghadapi semua kesulitan kita. 因此，当我们面对困难的时候，我们不会轻易的就离开我们的上帝。 Artinya ketika kita menghadapi kesulitan kita tidak dengan gampangnya meninggalkan Tuhan. 就好像好像约瑟一样，他最后能够说，上帝的旨意都是很好的。 Sama seperti Yusuf yang akhirnya dia bisa berkata, semua kehendak Tuhan adalah baik. 为此，我们作为弟兄姐妹、作为子女的，我们带着敬畏上帝的心去工作、去学习。 Oleh karena itu kita sebagai orang tua maupun sebagai anak, mari kita belajar maupun bekerja dengan hati yang selalu takut akan Tuhan. 不羞辱他的名， Tidak memalukan nama Tuhan. 不敢不相信他， Tidak berani tidak percaya kepada Dia. 也不敢害怕上帝应许要帮助我们面对困难。 Dan juga kita tidak takut bahwa Tuhan tidak menepati janjinya untuk menolong kita. 然后作为父母的，或者是作为爷爷奶奶的， Itu sekarang sebagai bapak ibu atau kakek nenek, 让我们能够成为孩子们，就是成为一个敬爱上帝、敬畏上帝的人，成为他们的好的榜样。 mari kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh menjadi orang yang takut akan Tuhan dan menjadi contoh bagi anak-anak dan cucu-cucu kita. 敬畏上帝不单单是停留在我们每个礼拜天殷勤的来参加崇拜， Takut akan Tuhan bukan berhenti pada saat kita hadir di gereja dan beribadah kepada 而 Dia. 是在我们日常生活的里面，如何跟孩子们、跟孙子们在一起生活。 Yaitu berlanjut ketika bagaimana kita hidup bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu kita bersama-sama. 为此，我们在爱上帝的事上，是否我们真的能够影响他们， Supaya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen kita bisa mempengaruhi kehidupan mereka. 也就让我们的孙或者我们的孩子能够说：“我发现上帝在我爸爸心中的分量非常非常的大。” Dan anak-anak dan cucu-cucu bisa mengatakan bahwa saya menemukan bahwa Allah yang besar itu ada dalam kehidupan papa dan papa, mama, kakek nenek saya. 就说我爸爸、我妈妈、我爷爷奶奶的心，不单单是装有我，他装有上帝比我更大。就我爸爸妈妈的心中装的上帝，就是装有上帝的分量，比我自己更大。 Mereka melihat bahwa papa, mama itu 爸爸妈妈对上帝的爱，比起对我的爱更大。 ya, mereka menemukan bahwa kasih papa mama mereka terhadap Tuhan lebih besar daripada mereka terhadap saya. 从哪里可以看得到呢？ Mereka bisa menemukan dan melihat di mana? 那有一次，有一个会友经常迟到，有一个会友经常迟来教会， Ada seorang yang sering datang terlambat. 然后他就跟接待员说：“啊，对不起，我的女儿睡晚了，没有，不能够起来，我叫她起来了，还是不能够。” Kemudian dia berkata kepada Asyir, maaf saya terlambat karena anak saya tidurnya bangunnya telat, maka saya tidak bisa datang ke gereja dengan tepat waktu. 孩子很单纯就说：“不是，不是， Anaknya dengan polos mengatakan bukan demikian. 我已经背好了书包，我要去了，妈妈还在睡觉，还在梳头发。” Saya udah siap dengan buku dan tas, tapi papa mama saya masih tidur, bahkan masih menyisir. 为此我迟到了，我真的不好意思。 Karena saya terlambat dan sangat tidak enak. 若是我们这样能够怎么样表明我们爱上帝呢？ Kalau kita berbuat seperti ini, apakah kita bisa menunjukkan bahwa kita mengasihi 我 Tuhan? 们怎么教导上帝说，教导孩子们说你爱上帝，你要爱上帝呢？ Kita hanya mengatakan kau harus mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. 所以我们要好好的爱上帝，成为他们的榜样。 Kau harus mengasihi Tuhan dan juga menjadi contoh yang baik buat 也要好 anak-anak. 好的依靠上帝，成为他们的榜样。 Juga dengan bersandar kepada Tuhan dengan baik dan menjadi contoh yang baik. 有一个人说，我们的目标不是要建立培养自信的孩子，而是要培养敬畏上帝的成年人。就那一句话。 我们的目标不是培养自信的孩子，而是依赖上帝的成年人。 Ya, goal kita bukan mengajar anak-anak supaya mereka menjadi anak-anak yang pede, tetapi kita mengajar mereka menjadi orang-orang yang bersandar penuh kepada Tuhan. 我刚开始不明白， Apa? 我刚开始不明白，自信很重要，为什么要说不要？ Saya 不是 baru 要培养自信的孩子呢？ Saya baru mengerti mengapa kita tidak mengajar anak-anak supaya mereka menjadi anak-anak yang pede saja. 自信很重要， Pede memang penting, 但是不要让他们自信到忘记了上帝。 tetapi jangan sampai mereka terlalu pede, jadi mereka
melupakan Tuhan, 不再依靠上帝。 tidak lagi bersandar kepada Tuhan. 我爸爸常常会找我跟他一起来祷告， Papa saya sering kali mengajak saya untuk berdoa. 就是告诉我们目前他面对的困难是什么。 Seringkali dia mengatakan kesulitan apa yang sedang mereka hadapi saat ini. 他说我没办法，但是我深信上帝能够帮助我们，我们一起来祷告。 Dia mengatakan, saya percaya Tuhan bisa menolong saya lepas dari hal ini, dan dia mengajak saya untuk bersama-sama berdoa. 大家是否也能够这样子呢？ Apakah kita bisa demikian? 有问题，我们可以孩子们一起，我们一起全家来祷告。 Ada masalah, mari kita mengajak seluruh anggota keluarga untuk berdoa bersama. 让孩子们能够知道，爸爸，我知道我遇到问题，但是我知道我有一个可以依靠的，就是我的上帝。 Supaya anak-anak tahu bahwa meskipun kita menghadapi masalah, kita percaya bahwa kita ada Allah yang dapat kita sandarkan. 然后最后我们要好好的为子女们来祷告， Dan yang kemudian kita akan berdoa untuk anak-anak kita. 那这样他们也是会能够受到影响，能够取得更大的成就。 Dengan demikian mereka akan mendapatkan pengaruh yang besar dari hal ini, dan mereka akan berhasil. 唐牧师的一家，他们的成就在一定的程度上离不开妈妈为他们的祷告。 Seorang 汤崇荣牧师的家庭， pendeta dari keluarga dari pendeta Stephen Tong, 他的妈妈一直的为他们衷心的祷告， ibunya selalu berdoa untuk anak-anak. 那他的祷告也是真正的影响着孩子们， Doa ibunya ini mempengaruhi seluruh anak-anaknya. 让他们真的能够也是能够来服侍上帝，成为一个有影响力的人。 Dan kemudian mereka akan menjadi seorang hamba Tuhan yang bisa mempengaruhi banyak orang lagi. 而且作为父母的，好好的爱上帝吧， Oleh karena itu sebagai orang tua, engkau harus mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh lagi. 好好的依靠我们的上帝吧， Dengan lebih sungguh lagi bersandar kepada 好 Tuhan. 好的为我们的子女们祷告吧， Dan berdoa dengan sungguh-sungguh untuk anak-anak kita. 让他们从我们的身上看到一个敬畏上帝的人是怎样的， Supaya mereka bisa melihat bahwa bagaimanakah model seorang yang takut akan Tuhan 以 dalam 致 diri 当他 kita. 们不论在哪里，他们都存着敬畏上帝的心去面对他们的生活。 Supaya dimanapun mereka berada, mereka tetap mempunyai hati yang takut akan Tuhan. 就好像约瑟一样，在他的人生当中，因着父母的影响，他能够持续的敬畏上帝。 Sama seperti Yusuf, karena pengaruh papa mamanya, maka dia dapat terus hidup takut akan Tuhan. 为我们一起来祷告。 Mari kita berdoa. 主啊，我们感谢你给我们的教导， Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau mengajar kepada kami. 真的让我们存着敬畏上帝的心去面对我们的生活。 Supaya kami hidup takut akan Engkau dan 我 mempunyai. 们不要使你丢脸， Tuhan, kami tidak mau mempermalukan nama Tuhan. 我们也是不敢不相信你， Kami juga tidak berani tidak percaya kepada 因为我们 Engkau. 的人生在你的手中。 Karena hidup kami ada di dalam Engkau. 我们也深信，不论在任何的环境的里面，你的能力能够帮助我们。 Kami juga percaya dalam kondisi apapun Tuhan, Engkau sanggup menolong kami. 求你坚固我们的信心， Tuhan, tolonglah kuatkan iman 也 kami. 祝福我们每一位， Tuhan juga memberkati setiap kami. 让我们在爱你的事上 Dalam hal kami mengasihi Engkau, 能够成为别人、成为家人的榜样。 supaya kami menjadi contoh kepada orang banyak. 在敬畏你的事上，我们也是能够成为他们的榜样。 Juga dalam hal takut akan Tuhan, kami menjadi contoh yang baik bagi orang banyak. 主，求你来帮助我们。 Tuhan, tolonglah kami. 我们祷告，奉靠主耶稣的名， Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin.